daripada Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta pada Hafizuddin kuatkan sikit lagi mic ni, dia tarik suara saya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya seseorang daripada kamu bercakap dengan suatu percakapan yang disukai oleh Allah, barang yang menyangka ia bahawa sampai ia di mana-mana sampai, maka dituliskan Allah baginya dengan dia kesukaannya ketika hari berjumpa dengan Allah. Dan bahawasanya seseorang yang bercakap dengan satu percakapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang yang disangkanya bahawa sampailah ia ke mana-mana sampai, maka dituliskan Allah atasnya akan kemurkaannya sehinggalah hari pertemuan dengannya di hari kiamat. Hadis yang hasan lagi sahih. Apa maksud hadis ini? Apa yang kita cakap baik dan buruk, kesannya sampai kiamat. Itulah senang cerita. Apa yang kita cakap baik ataupun buruk, kesan yang kita cakap itu sampailah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dihisab, dikira, ditulis dan dibicarakan semula. Maka berhati-hatilah apa benda yang kita nak cakap. Kalau benda tu benda jahat, benda yang Allah benci, benda yang mendatangkan kemurkaan Allah, berpanjanganlah akan sampainya di hari kiamat nanti. Tetapi kalau kita cakap benda yang baik, maka pahalanya berpanjanganlah sampai hari kiamat nanti. Ketahuilah wahai saudaraku, membanyakkan bercakap dan berbual pada barang yang tiada maksud bagi agama dan maslahah bagi diri sendiri, selalulah menjatuhkan diri di dalam cakapan yang salah, kerana cakapan banyak itu ditarik kepadanya, yang demikian itu dengan tiada sadar. Pertama, pengarang kitab ni sebut, dia kata membanyakkan bercakap dan berbual benda yang tiada kebaikan pada agama, tak ada faedah. Pi cerita bab nu, pi cerita bab manusia, pi cerita bab yang tidak ada pahala. Itu maksud yang dikatakan tidak ada maksud bagi agama ni, maknanya tak ada pahala. Perbuatan tu lara, perbuatan tu sia-sia. Yang kedua, dia kata tiada apa adanya maslahah, bukannya ada kebaikan. Bukan ada kebaikan pada diri kita kalau kita menyembang banyak ni. Lain kalau kita menyembang banyak ni sebab ada maslahah. Kita pergi jumpa dengan qadi, jumpa dengan hakim, kita bagi tahu masalah rumah tangga kita. Yang tu tak apa, sejam setengah duk kaunseling, mengadu pada tuan qadi ni. Keluar-keluar tu nikah dengan tuan qadi. Jadi boleh pergi mengadu. Sebab tu orang perempuan, dia boleh keluar daripada rumah dia jika ada sebab-sebab yang dibenarkan syarak. Pertama, dia keluar daripada rumah dia tanpa izin suami sebab dia nak ke pejabat agama, nak mengadu pada tuan hakim, tuan qadi, yang masalah rumah tangga dia, untuk dia dapatkan hak dia. Maka suami tak boleh kata isteri saya nusyus, keluar rumah tanpa izin. Isteri awak ke mana? Dia pergi ke pejabat agama, dia mengadu masalah saya. Yang itu bukan nusyus, itu hak dia. Yang kedua, kalau isteri tadi nak mendapatkan rawatan, suami pukul ke, dia jatuh ke, kena air panas ke apa ke, maka dia keluar pada rumah sebab nak dapat rawatan di klinik, di hospital, mana-mana pergi. Yang ketiga, kerana rezeki. Suami tak bagi makan, suami tak bagi duit, maka dia terpaksa keluar cari duit, cari makanan, cari rezeki, minta tolong orang, pergi bekerja. Maka tiga sebab tadi orang perempuan boleh keluar daripada rumah
tanpa keizinan daripada suami dia. Yang lain ustaz, yang lain tu kena minta izin lah. Pergi Maidin, pergi supermarket. Sama tu supermarket dengan Maidin. Kena minta izin lah. Okay, nak jalan-jalan, nak pergi sekolah Ustaz Wadi. Kenalah minta izin. Sebab tu opah tak kahwin dah ustaz, senang, keluar je. Tak payah minta izin siapa ustaz. Sebab tu opah tak nak kahwin. Kak Syahrul pun tak nak kahwin. Senang ustaz, nak pergi mana pun senang. Tidak nak kira minta izin kat depa lah, apa payah. 2 orang senang ustaz. Itu Kak Syahrul. Kenal ke Kak Syahrul ni? Kenal tu, duduk kat belakang tu. Baju macam farmasis tu. Baik. Jadi percakapan yang sia-sia ni lah yang kata dia jatuh kepada dosa pasal apa? Pasal dia jatuh pada dosa tu dalam keadaan dia tak sedar. Lajak cakap, terlepas. Lajak apa, cerita buruk orang, cerita aib orang. Macam saya sebut malam tadi lah di Pulau Pinang, saya sebut malam tadi. Orang perempuan ni, suami baik memang tak ada masalah. Tetapi dia nak nampak baik tak baik si perempuan, tunggu datangnya masalah. Dia buka segala aib suami dia. Dia tak puas hati, dia buat live FB. Dia ajak orang lain kutuk ramai-ramai lelaki dia. Padahal suami dia tu masih suami lagi. Buruk ke jahat ke suami kamu, selesai di mahkamah, bukan di media sosial. Nanti kau jadi sial. Bila dah cakap ramai-ramai, apa jadi? Pakat duk tumpang semangkuk. Sekarang ini orang menceritakan buruk orang. Dia nama dia react. React nama dia, reaction nama dia. Katalah saya ceramah ni, ada orang tak setuju dengan apa yang saya ceramah, dia react balik. Ustaz Kazim bercakap macam ni, tujuan apa dia react? Tujuan dia ialah mengajak orang ramai-ramai menyuarakan pendapat masing-masing di laman sosial dia, dalam ruangan komen dia. Maka masuklah ramai-ramai. Maka bila masuk ramai, seorang start, yang lain jadi apa? Dia akan turut. Seorang start mengumpat, maka mengumpat. Dan kita, bila kita menulis dalam ruangan komen tu, kita kata tak ada apa arah, habis-habis lah. Bila live ended, habis lah. Padahal dalam hadis yang kita baca ni, rupa-rupanya tak habis lagi. Tak habis lagi hate speech kita tu. Hate speech kita tu tak habis lagi. Jangan kau ingat bila kau dah delete, kau dah padam, sama lah Ustaz. Live tu pun dah habis. Engkau dah habis? Belum habis Pak Long. Apa yang kau tulis tadi akan disoal, dibalas di hari kiamat. Kau maki dia, kau hamun dia, kau ngumpat dia, kau kutuk dia. Tiap-tiap hari kau kutuk pula. Masya Allah, apa nak jadi di hari kiamat ni? Maka jadilah cakapan yang demikian. Kalau dia bercakap yang haram, dapatlah dia dosa. Contoh seperti berbualkan kisah main perempuan. Duk lepak-lepak cerita pasal perempuan. Perempuan pula cerita pasal jantan. Sekarang macam-macam orang. Ada yang jual durian, buka baju. Panas, dia buka lah baju dia. Jadi orang tanya saya, Ustaz, apa hukum jual durian tak pakai baju? Yang salahnya kalau perempuan jual durian tak pakai baju. Ni hak jual durian tak pakai baju ni jantan. Dia tutup aurat ke bawah pusat lutut, tak apalah.
Dah tak elok lah ustaz. Habis tu hak mandi di kolam tu hang tak komplain pula. Hak masuk bina badan tu hang tak komplain pula, tinggal spender saja. Yang masuk gusti tu hang tak komplain pula. Yang masuk tinju hang tak komplain pula. Nak komplain tak pakai baju, komplain semua lah. Yang berenang, acara berenang spender saja, halui spender dah. Yang acara terjun, laki-laki terjun papan anjal 15 meter, 3 meter, 5 meter, tak pakai spender saja. Janganlah marah kat abang yang pakai seluar jean, kemudian koyak durian, pergi jual durian, tak pakai baju. Kalau kita nak tegur, tegur semua. Hak mana laki-laki, hak tak pakai baju, kena pakai baju. Janganlah tegur abang durian tu saja, tapi tegur abang hak masuk bina badan tu tinggal spender saja. Yang tu lagi haram. Tapi tak ada siapa pula yang nak kata haram. Sopalah perempuan hak masuk gimnastik tu, terlompat terkangkang, berguling, haram. Cakaplah haram. Bukannya susah nak cakap haram, dosa. Nuhak perempuan masuk acara renang, terjun, haram. Jadi kalau nak sebut haram tu. Jangan duk cerita keseronokan pula ni, akhirnya dapat dosa pula. Yang kedua, atau berbualkan kisah kesedapan dan kesukaan meminum arak. Pergi cerita macam tu, hang tak rasa lagi hak jenis lagi bagus. Oh, yang ni lagi bagus. Jenis apa pula? Jenis anjing gila. Oh, yang ni pula kalau hang minum yang ni hang nampak bintang semua. Ni jenis apa pula? Oh, dia cerita tentang dadah, cerita tentang ganja, cerita tentang arak. Ataupun duk berbualkan kisah sukakan taik judi, atau makan candu, atau suka buat busuk mulut, mengumpat, ataupun pelucah, pencarut, pengutuk, dan berbualkan kesedapan orang berharta, kebesaran raja-raja dan kemegahan orang besar-besar dan orang kaya, ataupun berbual apa-apa yang ditegah oleh syarak, maka hukumnya adalah haram. Kita ni nyembang sekadar tu ya, jumpa kedai kopi, duduk sejam, balik kita ingat dah habis dah. Rupa tak habis lagi. Tak habis lagi apa yang kita berbual tadi. Sampai kiamat akan dihisap. Dan jikalau berbual perkara yang baik dan berkebajikan, seperti berbualkan akan kisah orang soleh, kisah para nabi, kisah para ulama, kisah para wali, berbualkan perkara ibadat dan apa-apa yang amalan yang disuruh oleh Allah ataupun yang disuruh pada hukum syarak berkaitan halal dan haram, yang tu tak apa. Macam kita duk mengajar ni lah, duk mengajar ni bercakap banyak cakap pun tak apa, sebab cakap benda baik. Ustaz pun cakap banyak, boleh saya main mengajar besok duk diam entah-entah ni. Kenapa ustaz tak cakap? Tadi hang kata cakap banyak masuk neraka. Dia pun dengar, dia sejam balik. Itu nama tak sihat. Ustaz tu pun tak sihat, hak duk dengar tu pun tak sihat. Percakapan yang baik lagi banyak lagi bagus. Percakapan jahat ni makin banyak cakap, makin banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Baik, dan membanyakkan cakap yang menjadikan pengajaran, tak apa. Menjadikan pengajaran untuk kita. Kita ni asal jumpa dia cakap, jagalah duit hampa tu, jangan duk percaya ke orang sangat. Asal balik kampung jumpa tok, itulah kata tok, duit ni nak cari susah, hampa jangan boros. Dekat 100 kali dah tok cakap tok, tak apa, 1000 kali pun tak apa. Itu nama dia pengajaran. Aku dengar ham cinta pula som. Abang hati-hatilah som oi. Orang nak duit hang. Kalau saja dia nak cinta dengan hang dak, apa cari hang tua.
Baik cari orang muda. Logik tak? Logik tak? Ini hang tak kenal dia, tiba-tiba dia kata dia lap you. Kita orang bagi kain tolak, suruh lap. Tak, dia ada benda lain. Dia bukan ada benda lain pada hang tu. Ada duit. Sebab dia tahu dah orang tua duit banyak. Pencen laki ada, pencen dia pun ada. Barang mah kompom dah ada. Hutang kompom tak ada. Buat apa dia mengorak orang muda? Hutang sepah. Piti N. Oh ya, banyaknya hutang. Hutang kereta. Orang tua-tua mana ada hutang? Kat Som ada hutang apa kat Som? Duit ada, kan luak pun. Senin puasa, Khamis puasa. Duit banyak, berjalan tak larat. Nak melancung ke mana? Simpan saja duit. Orang macam ni kita ngorat. Nikah dengan dia, saya ambil dia buat modal berniaga kedai runcit. Maka nasihat itu pengajaran, jaga. Banyak kali dengar pun tak apa, banyak kali cakap pun tak apa, sebab pengajaran. Ataupun